السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 55 baris 9 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-halaku fi ithnaini al-qunuti wal-ujbi. Masih lagi sambung perbahasan berkaitan dengan sifat yang ke-9, yang kedua terakhir pada segala sifat mazmumah dalam hati. Sifat mazmumah ni sifat yang kecil lah, yang mana boleh berlaku pada orang awam dan boleh berlaku kepada orang yang bukan awam. Maka sambung perbahasan dia masih lagi menukilkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara penulisan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Dia beza dengan cara penulisan ulama-ulama Jawi dulu. Ulama-ulama Jawi dulu dia tak apa nak nukil sangat hadis-hadis ni. Start daripada Syekh Qadir Mandili ni, segala benda yang dinyatakan mesti disandarkan dan diberikan dalil. Itu cara dia. Maka dia kata, dinukil pula pandangan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu salah seorang daripada tupekoh sahabat. Beza dengan Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas tu dia mufassir lah, terkenal sebagai ahli tafsir. Dia ada tafsir Ibnu Abbas. Maka kata dia, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fi ithnaini al-qunuti wal-ujbi. Artinya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ni dia panggil athar. Athar ni perkataan sahabat lah. Dia bukannya hadis yang marfu'. Ni dia panggil athar ataupun hadis mauquf. Hadis mauquf ni dengan makna sahabat berkata. Sahabat berkata. Ada yang kadang-kadang sahabat berkata ni bukan daripada Nabi, ada kadang-kadang daripada dia sendiri. Kalau daripada dia sendiri, athar lah. Dia panggil istilah dia athar. Maka dia kata, bermula binasa itu ada ia binasa tu pada dua kelakuan. Dua kelakuan tu maknanya salah satu daripada dua. Bukan maknanya kalau satu sahaja ada tak binasa, bukan. Jadi dua kelakuan di sini makna salah satu daripada dua kelakuan yang bakal disebut ni, kalau ada binasalah dia. Bukan bermakna mesti ada dua-dua, bukan. Maka kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, pertamanya putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita sebut dalam minggu lepas berkaitan dengan khauf dan raja'. Biasa dalam perbahasan ilmu tasawuf.
Dan Al-Imam Al-Jardir rahimahullahu ta'ala juga sebut perbahasan khauf dan raja ini pada dalam kitab matan dia Al-Kharidatul Bahiyah. Al-Kharidatul Bahiyah tu kitab berkenaan akidah. Akhir sekali dia bahas sikit berkaitan dengan tasawuf. Antaranya ialah bab al-khawf wal raja, takut dan harap. Jadi ahli sunnah wal jamaah tu sepatutnya dia tengah-tengah antara khauf dan raja. Dia tidak terlalu takut dan dia tidaklah terlalu mengharapkan. Dia tengah-tengah sekira-kira kalau dia itu beramal. Ini disebut juga oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Hikam Al-Ataiyah. Boleh belakang sebut Al-Hikam Al-Ataiyah lah, yang biasanya tulis nama kitab tu. Biasa orang kata Hikam Ibnu Athaillah. Boleh juga. Nama kitab dia Al-Hikamu Al-Ataiyah. Karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab hikam yang tasawuf ni banyak. Ada Al-Hikam Ibnu Madyan, ada Al-Hikam Imam Abdullah Al-Haddad. Ni Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu kenal ni. Dia tarikat Asyadiliyah. Maka kata dia, kata dia dalam kitab tu, kata rajak dan khauf ni mesti balance, mesti serasi, mesti tengah-tengah. Tak boleh lebih sikit khauf, tak boleh lebih sikit rajak. Macam mana contoh dia? Contoh kita beramal satu benda, maka kita bukannya sampai tahap takut sangat-sangat, sampai tahap kita kata, Allah Ta'ala tak terima dah amalan aku. Tak gitu. Tapi kita adalah khauf tu, takut-takut boleh jadi Allah tak terima amalan aku. Tapi dalam masa yang sama kita mengharapkan supaya amalan kita itu diterima. Itu balance. Kita tidaklah terlalu takut sehingga sekira-kira kita kata, tak sah dah aku ni. Bukan tak sah, tak terima dah Allah Ta'ala ibadat aku. Dan tidaklah terlalu rajak, terlalu mengharapkan sekira-kira kita kata dengan ibadat aku ni confirm dah aku syurga. Jadi dia tengah-tengah. Boleh jadi ibadat aku ni tak terima Tuhan, tapi dalam masa yang sama aku mengharap mudah-mudahan aku dapat, amalan aku dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia balance, ataupun dia berada di pertengahan antara khauf dan raja. Dua-dua tu balance. Dia tidak berat sebelah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh kita buat maksiat umpamanya, maka janganlah kita anggap kita ni ahli neraka dah. Jangan. Kita masih lagi ada harapan selagi tidak terbit dua benda. Pertamanya terbit matahari belah barat. Yang keduanya ialah keluarnya roh. Apabila keluarnya roh disampai tenggorokan kita, waktu tu masih lagi diterima taubat. Lepas daripada tu, waktu terbit matahari belah barat, roh kita sudah sampai di tenggorokan kita, waktu tu taubat tak kira dah. Tak terima dah. Waktu ni dah taubat pun. Jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah. Satu. Keduanya, menyukakan akan seorang oleh diri seorang. Menyukakan akan seorang, yang ni berasa syok sendiri. Ni dia panggil ujub. Rasa syok aku ni buat ibadat. Dia syok, rasa syok ni bukan dia tunggu pada orang, bukan dia tunggu orang lain. Dia sendiri berasa. Dia sendiri berasa dia tu hebat. Tu dia panggil ujub. Bila dia banding dengan orang, automatik takabur. Cuma khilaf ulama, dia ini bila ujub adakah rosak pahala ibadat ataupun tidak, tu khilaf. Pandangan kita ni, dia kata hilang pahala. Kalau Imam Sawi dalam Hasyiah As-Sawi ala Jawharatit Tauhid rahimahullah, dia kata tak hilang pahala, sebab ujub ni biasa berlaku selepas ibadat. Adapun riak berlaku semasa ibadat, maka bila riak maka hilang pahala dia. Adapun ujub tidak hilang pahala dia, tapi tetap hukumnya haram. Itu khilaf lah, hilang pahala ataupun tidak. Tapi yang ijma' dia itu haram tu ya. Kemudian kata musannif, hanya menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu akan dua kelakuan ini, dua kelakuan iaitu putus asa daripada rahmat Allah dan ujub ni, kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia orang yang putus asa akan kebajikan. Dia putus asa daripada rahmat Allah, dia akan buat kebaikan? Tak ada, dia tak buat. Sebab dia berasa dia feel dah. Dia berasa dia neraka dah tempat dia, tak ada dah tempat kembali dia syurga. Berapa dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa dia kata tiada menuntut akan kebajikan? Tiada menuntut, tidak mencari-cari untuk berbuat kebaikan.
Sebab apa? Kerana tiada harap ia orang yang putus asa tadi akan kebajikan tu. Dia tak buat lah. Sebab apa? Sebab dia berasa dah fail. Jadi manusia yang paling fail di depan Allah Ta'ala, paling gagal di hadapan Allah Ta'ala, maka dia pun tak mengharapkan keampunan Allah. Bila tak mengharapkan keampunan Allah, dia buat baik tak? Dia berasa tak ada apa dah kalau buat baik, masuk neraka juga. Tu dia panggil putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wala tayasu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Rahmat ni umum lah. Rahmat ni rahmat dengan makna maghfirah, makna rezeki, makna keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat dengan makna rahmat sungguh, kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat rahmat Allah kita tak tahu. Antara perkara yang menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah menjaga sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Dia panggil sembahyang sunat asar, bukan sebelum asar. Sebab sembahyang sunat asar ni tidak ada qabliyah ba'diyah, dia sunnatul asri. Beza dengan zuhur, maghrib, isyak, dia ada ba'diyah dan qabliyah. Tapi subuh dengan asar kita tidak niat qabliyatan, kita niat sunnatul subhi dengan sunnatul asri saja. Sebab dia tidak ada ba'diyah. Maka bila seorang tu jaga 4 rakaat sembahyang sunat asar, maka dia mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukilkan oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syibini rahimahullah dalam kitab Al-Iqna'. Jadi apa nama tu? Bila kata sunat asar tu, makna boleh jadi dia buat sebelum sembahyang asar, boleh jadi dia buat selepas sembahyang asar. Boleh sebab masih dalam waktu. Yang tak boleh sembahyang sunat lepas asar tu ialah sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat yang sebabnya akhir. Itu yang baru tak boleh. Ada sembahyang sunat sembahyang sunat asar tu boleh buat lepas asar, boleh, sebab dia dipanggil sembahyang sunat yang berwaktu. Waktu dia ialah mula start daripada masuk waktu asar sampai habis waktu maghrib. Sampai masuk waktu maghrib. Itu waktu solat fardu asar dan sembahyang sunat asar. Jadi niat sunatul asri lah, bukan qabliyatan ba'diyatan, tak ada lah. Dah kalau niat juga qabliyatan, sah juga. Faham tu? Bukan tak sah, tapi tak payahlah, benda tak ada ba'diyah. Itu cara dia. Jadi 4 rakaat sembahyang sunat asar tu ialah mendapatkan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas diri seseorang. Tu rahmat boleh makna Allah Ta'ala beri rezeki dan sebagainya. Di luarlah rahmat ni. Kemudian kata musannif rahimahullah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia orang yang ujub akan kebajikan. Dia pun sama juga orang ujub ni. Sebab apa? Kerana sangka orang yang ujub telah mendapat ia orang yang ujub akan kebajikan. Dua-dua ni pesen sama. Orang yang putus asa dengan rahmat Allah dengan orang ujub ni serupa sebenarnya. Serupa dari sudut mana? Dari sudut tak mahu kebajikan, tak mahu buat kebaikan. Kalau orang yang putus asa, nampaklah zahir lah, bila sebab dia dah putus asa, dia malas dah buat baik. Sebab dia berasa fail, gagal lah. Dia buat baik pun automatik neraka juga. Dia berasa begitu, dia tak buat dah kebaikan. Orang yang ujub pun itu juga, dia tak buat kebaikan. Kenapa? Kerana dia berasa dia tu telah ada kebaikan. Dengan sebab dia buat amalan tu, dia berasa dia dah ada kebaikan. Padahal hakikat dia tidak ada kebaikan bagi orang yang ujub. Bila tidak ada kebaikan bagi orang yang ujub, maka dia tidak menuntut untuk buat amal kebajikan. Padahal hakikat dia seolah-olah tidak menuntut untuk buat amal kebajikan, kerana dia berasa dia sudah ada amal. Dia berasa dia sudah ada kehebatan dalam beramal, contohnya. Itu sudah ada ujub. Maka orang ujub dengan orang yang putus asa dengan rahmat Allah serupa dari sudut tidak menuntut untuk berbuat kebajikan. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan ditanyakan akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti ni asal ringkasan Sayyidatina. Kalau lelaki Sidi, bukan CD DVD tu. CD ringkasan bagi orang lelaki lah. CD contoh biasanya kita bila biasanya CD sini ni dia biasa dinisbahkan kepada ulama tasawuf biasa je. Contoh CD Ali Khawas, itu guru kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ialah murid kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahumullah taala.
dia mengaji fiqh dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni anak murid ramai sebab dia panjang umur. Bapa Syekh Romli ngaji dengan Syekh Zakaria, anak dia Syekh Romli pun ngaji dengan Syekh Zakaria. Syekh Romli ni ada dua, Syekh Romli bapa, Syekh Romli anak. Syekh Romli bapa dia panggil Syekh Ahmad Ar-Ramli. Syekh Ramli anak Syekh Muhammad Ar-Ramli. Yang Syekh Muhammad Ar-Ramli inilah yang berlaku khilaf banyak dengan Syekh Ibn Hajar bila kita mengaji Sabilal Muhtadi itu. Bila sebut Syekh Ramli pandangan sikit-sikit. Ramli mana? Ramli anak. Ramli anak namanya Muhammad Ar-Ramli. Bapa nama Ahmad Ar-Ramli. Dua-dua ni ngaji belaka dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi maknanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni panjang umur dia. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala Tahrir, Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu ta'ala sebut, akhir hayat dia 10 tahun sebelum dia mati dia mengalami kebutaan. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengalami kebutaan. Sebab apa? Khilaf. Antaranya disebut sebab dia itu nangis sampai buta sebab anak dia mati dalam keadaan banjir. Itu antaranya lah. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi. Nangis-nangis sampai sedih sangat, terlalu sedih sangat sampai dia tu buta. Nangis banyak tu. Itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi antara anak murid dia Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani walaupun ngaji dengan dia, tapi dia terkenal sebagai ulama tasawuf. Sebab apa? Sebab guru tasawuf dia ialah Sidi Ali Khawas. Sidi itu Sayyidina, penghulu kami. Bolehkah kita menisbahkan Sayyidina kepada selain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Bolehlah. Macam radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Asyiah Al-Bajuri 'ala Sanusiyah, Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut lafaz at-taraddi itu boleh dipakai pada sahabat, boleh dipakai pada orang saleh, boleh dipakai pada wali, boleh dipakai pada ulama dan apa-apa orang yang baik. Boleh radhiyallahu anhu. Tapi kebiasaan yang kita dengar ialah nisbah pada sahabat lah, radhiyallahu ta'ala anhu ataupun radhiyallahu ta'ala anha. Sini Siti Aisyah. Siti ni perempuan lah, iaitu Sayyidatina. Dia buang habis tu Sayyidatina, dia buang ya dan alif, tinggal Siti. Kalau Sayyidina jadi buang-buang jadi Siti. Gitu lah. Itu asal Siti tu. Lepas tu dia kata, bila masanya ditanya pada Siti Aisyah, bila masanya ada seseorang itu mengerjakan kejahatan. Bila masa seseorang tu buat jahat, bila waktu seseorang tu buat jahat, ditanya ada orang tanya. Maka menjawab ia Sayyidatina Aisyah tu, apabila menyangka ia seorang akan diri seorang berbuat kebaikan. Apa tu? Ujubah. Jadi ada orang tanya, macam mana nak tahu seseorang tu buat jahat? Tak perlu zina, tak perlu mencuri, tak perlu tiba orang. Tapi macam mana? Dia berasa diri dia baik. Tu jahat tu. Biasa buat jahat tu, buat naya ke orang, asap deki ke orang, apa lagi, curi harta orang, berzina ke orang, bunuh orang. Nampak keras-keras lakar tu. Tu jahat dah tu. Tapi rupanya ada benda lain nampak macam lembut je. Tapi jahat. Iaitu apa? Berasa diri baik. Hari Tok Lebar kena jaga. Tok Lebar ada nama kitab Syekh Qadir Mandiri, Senjata Tok Lebar. Boleh beli kat kedai, cari. Kedai jendela ilmu. Ada nama kitab Syekh Qadir Mandiri namanya Senjata Tok Lebar. Tok Lebar senjata Tok Haji ke Tok Lebar? Tok Haji dan Tok Lebar ada silap. Tok Haji atau Tok Lebar, rasa Tok Lebar. Senjata Tok Lebar. Dalam tu kitab tu berkenaan dengan zikir-zikir saja. Dia seperti Al-Azkar Melayu. Al-Azkar pada karangan Imam Nawawi. Dalam tu hadis-hadis zikir saja. Zikir masuk rumah, keluar rumah, kenduri ke apa, semua ada doa belakang dengan Al-Azkar. Tapi senjata Tok Lebar ni Syekh Qadir Mandiri buat seperti seolah-olah Al-Azkar Melayu. Dalam tu ada khutbah nikah, ada doa itu, ada doa ini, doa tahlil, semua ada. Tinggal beramal tu tidak tu habis. Jadi tu habis. Dan memandang seorang laki-laki kepada Bishr. Ni habis itu cerita tu kebaikan noktah. Dan memandang seorang laki-laki kepada Bishr bin Mansur rahimahullahu taala. Mana bila kata rahimahullah, Bishr bin Mansur ke sahabat?
Sebab sahabat mesti taraddi. Tapi kalau dia bukan sahabat, boleh jadi taraddi, boleh jadi tarahum. Kalau rahimahullah dia panggil at-tarahum. Kalau radhiyallahu anhu dia panggil at-taraddi. Kalau sallallahu alaihi wasallam dia panggil selawat. Itu sallallahu alaihi wasallam dia panggil selawat. Radhiyallahu taala anhu dia panggil at-taraddi. Rahimahullahu taala dia panggil at-tarahum. La haula wala quwata illa billah dia panggil hauqala. Itu dia panggil ringkasan dia. Bismillahirrahmanirrahim dia panggil basmalah. Itu lah. Betul? Dia kata okey, betul? Pada ketika memanjangkan ia Bishr akan sembahyang. Ada seseorang laki-laki pandang kepada Bishr bin Mansur rahimahullah taala ketika mana? Ketika dia dia memanjangkan sembahyang. Memanjangkan sembahyang ni makna dia qiyam lama. Baca surah macam-macam. Antara sahabat Nabi SAW yang qiyam lama waktu sembahyang sunat ialah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala. Dia sembahyang witir 1 rakaat, tapi 1 rakaat dia daripada Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Satu malam. Mana dia khatam Quran setiap hari, setiap malam, iaitu pada waktu sembahyang witir. Habis Qul a'udzu birabbin nas subuh. Tu Sayyidina Uthman radhiyallahu taala. Kita tak boleh buat itu. Buat itu boleh lah bila Ramadan tak boleh lah gagau. Hari-hari biasa tu jenuh juga buat itu. Tak tidur kejap. Tu dia panggil kalau tak mampu buat semua jangan tinggal semua. Tak mampu buat semua jangan tinggal semua. Ni tak mampu tinggal tu tak boleh. Aku tak mampu ikut Sayyidina Uthman contohnya baca Quran 30 juzuk 1 rakaat, tapi aku mampu sembahyang 1 rakaat. Sembahyang 1 rakaat. Ni tak mampu buat, tinggal tu. Tak jadi. Kemudian dia kata panjang sembahyang dan mengelokkan ia Bishr akan ibadat. Ini dengan dia buat ibadat ni dengan bersungguh-sungguh, dia mengelokkan. Contoh dalam sembahyang tu cukup sunat-sunat dia, sunat ab'ad ada, sunat hayat ada, semua buat belaka, tak ada tinggal sikit pun. Tu contohlah mengelokkan sembahyang pada situ. Kalau puasa pula dari sudut benda dia tak buat, benda makruh ni, benda haram lagi lah jauh, benda makruh pun tak buat, sempurna dia puasa dia. Biasa puasa kita ni haram mungkin tak ada lah, tapi makruh kebanyakannya ada. Mana contohnya makruh? Dengar lagu makruh. Senang lah makruh dalam puasa senang lah. Apa-apa yang kita buat waktu puasa yang mana benda tu harus dan memberikan kesedapan pada kita, makruh. Walaupun tak haram tu, tapi bila buat time puasa dia makruh. Memakan minyak wangi makruh. Bau sedap bau ni makruh. Betul bila waktu puasa. Kita bukan tukang masak, kita pergi rasa makan. Rasa makan kat lidah lah, gelang batal. Kita bukan tukang masak, kita cicip saja. Ui sedapnya. Itu ludah ni keruh. Kalau tukang masak tak makruh. Ni biasa orang aja. Orang tukang masak tak boleh nak rasa makanan makruh. Itu bahan laka tu, bahan rata. Dalam Hasyiah Syarqawi ala tahrir disebut tukang masak tak makruh rasa makanan sebab tu tugas dia. Yang makruhnya orang yang bukan tukang masak, dia pergi pandai-pandai nak pergi rasa. Tu makruh Kemudian maka tak kala selesai ia Bishr daripada sembahyangnya, Bishr berkata ia Bishr bagi laki-laki itu. Laki-laki mana? Laki-laki yang pandang. Jangan menipu akan dikau oleh barang yang kau lihat daripada aku. Dia nasihat lagi. Itu nak elok pada wujud. Kalau kita macam okey tadi. Contoh tu. Kita mayang yang lama. Qiyam. Ya Ramadan. Lepas tarawih kita tarawih 20 dah. Sambung lagi tak boleh umur. Sambung lagi buat witir yang kali ke 4 rakaat lah. Tadi 3 rakaat je. Kita tambah pula kali keempat, rakaat keempat kelima. Boleh tak? Boleh, tak salah. Jangan buat yang ganjil dah lah. Sebab ganjil dah buat dah. Cuma cara tu tak afdal lah. Dia afdalnya ganjil belakang. Kalau kita buat 2, 1 balik rumah 2 boleh. Asal ganjil tu ada. Cuma tak afdal lah. Ada orang bahas juga bab membatalkan ganjil witir. Tu ada. Itu menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i tak sah, tak boleh.
Tapi kalau teringin sangat, adalah kaul dia, pandangan kedua lah. Dia niat sembahyang tu niat untuk membatalkan keganjilan hak tadi kita buat tarawih sama imam. Bermaksud dia, contoh kita 3 rakaat. Kita 3 rakaat lepas tarawih tu. Lepas tu kita pun sehari aku nak buat, rasa nak buat witir lah akhir sahur ni. Aku dah buat dah 3 rakaat. Boleh tak? Dari sudut buat 2 tu boleh. Ni dia nak buat ganjil tu hak datang kali. Dia nak buat ganjil tu kat sahur juga. Tapi dia dah buat lah untuk imam. Boleh tak dia semayang 1 rakaat dengan niat untuk menggenapkan hak satu tu. Itu pandangan muktamad tidak boleh. Pandangan yang muqabil lawan dia boleh. Tapi kita kalau kita ni tak payahlah, tak ada masalah kalau semayang lain pada semayang selepas baru witir tu, semayang tahajud ke apa, tak ada masalah. Bukan dia kata tak sah witir tu. Tak payahlah. Kalau nak sangat buat, boleh je. Pandangan yang kedua lah, yang bukan mu'tamad. Itu disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj. Disebut situ perbahasan berkaitan menggenapkan witir yang telah kita buat. Kemudian dia kata, jangan tipu apa yang kamu lihat tu. Kerana iblis mengerjakan ibadat, ia iblis. Dan sembahyang, ia iblis. Beribu-ribu tahun. Berapa ribu tahun? Dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala sebut, lebih kurang 70,000 tahun. Ibadat iblis. Waktu tu dia bukan nama iblis lah. Nama dia Azazil. Nama dia malaikat waktu tu. Waktu tu dia malaikat tu nama dia Azazil. Set Mikail, Jibril, nama Lili belakang. Dia Azazil. Dia orang yang paling alim di kalangan malaikat dan paling banyak ibadat dalam kalangan malaikat. Dia iblis. Jadi tak boleh main dengan iblis ni. Iblis seorang, setan ramai. Iblis seorang je, setan yang ramai. Jadi atas dunia ni manusia dengan jin tu mana ramai jin ramai lagi. Manusia kurang daripada jin ramai lagi. Iblis duduk di mana? Duduk di laut. Duduk di laut. Sebab tu makruh kita pergi laut tengah malam. Sebab apa? Waktu tu dia berfungsi. Kita patut tidur tu, kita pergi jaga pergi ni derak mana. Tengah-tengah laut, hukum dia makruh. Boleh jadi ada gangguan jin tu, ada. Possible. Cadat betul tu kita sebut. Set-set tu mana lagi. Makruh. Dah tak jadi apa pun, tak apalah, bengkau tak jadi apa, tak apa, alhamdulillah. Jangan jemput pula. Tapi possibility, kemungkinan boleh berlaku gangguan jin. Sebab itu tempat dia waktu tengah malam. Kalau siang tak ada lah. Itu tempat iblis jin situ. Dekat laut tu. Kalau tak ada apa tu, alhamdulillah lah. Tak ada gangguan apa, alhamdulillah. Cuma makruh tu ada lah. Kemudian kata Musallih rahimahullah ta'ala, jadi jin iblis tu dia beribu-ribu tahun sudah ibadat pada Allah Ta'ala. Tapi dia jadi kafir dengan sebab dia tidak patuh dengan perintah Allah, suruh sujud kepada Nabi Adam AS. Dia berasa dia hebat. Dia berasa dia daripada api. Dia berasa hebatlah daripada api. Kemudian dia berasa hebat, dia ni banyak dah ibadat. Tiba-tiba nak kena sembah benda yang baru dicipta. Agak-agak macam mana? Kita ni bos lama dah, kerja lama dah 30 tahun. Tiba-tiba kita disuruh kerja di bawah seorang pemuda yang baru masuk jalan. Gana gitu. Bantah. Apa dia siapa? Kita ni kerja 30 tahun dah pengalaman dah. Betul tu. Hari iblis dah beribu-ribu tahun dah aku ni ibadat, tiba-tiba suruh sembah hak yang manusia yang dicipta daripada tanah. Tak boleh terima iblis. Maka sebab itu kafirun. Sebab apa kafir? Kerana maksiat dia ialah ujub, dan ujub yang membawa takabur. Ujub pasti akan takabur. Dia akan bawa takabur juga. Tak lama, tak cepat lama. Itu ya. Ujub pasti akan bawa pada takabur. Kerana takabur akan mari bila ujub sudah ada. Takabur ni dia banding orang. Sebelum banding orang, dia berasa hebat tu. Tak ada orang yang tak berasa hebat tiba-tiba takabur. Tak ada. Mesti dia berasa hebat tu baru dia takabur. Habis.
Dia kata beribu-ribu tahun. Kemudian jadi ia iblis kepada barang yang jadi kepadanya, kepada iblis. Apa barang yang jadi? Artinya jadi ia iblis kafirun, kafir. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala itu melindungi kita daripada kekufuran tersebut. Sebab tu sunat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunat ta'awudz sebelum baca Quran, sunat ta'awudz sebelum baca Fatihah dan sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i 4 rakaat ni sunat ta'awudz. Rakaat pertama sunat muakkad, rakaat kedua, ketiga, keempat itu sunat biasa. Sebab apa sunat muakkad? Sebab mazhab lain rakaat pertama saja sunat ta'awudz, rakaat lain tidak sunat ta'awudz. Beza mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i seorang yang sunat ta'awudz sebelum baca Fatihah 4 rakaat. Cumanya rakaat pertama tu sunat muakkad, kedua, ketiga, keempat sunat biasa. Sunat biasa pun buatlah. Itu ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu juga sunat ta'awudz bila kita mimpi buruk. Mimpi buruk, unggang-unggang terjun dengan macam mana? Berasa takut, terjaga tu kita sunat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita isyarat ludah 3 kali belah kiri. Buat gitu. Bukan ludah sungguh. Ludah sungguh bini tepi habis. Mana air liur. Bangun-bangun kering, apa benda tahu. Bukan ludah sungguh ni, isyarat ludah saja. Bukan percaya tak khabar suruh ludah sungguh. Bukan ludah sungguh, isyarat saja. 3 kali di kiri. Dan apabila sebut ludah ni, kalau ludah betul ni. Kalau ludah ni kita sunat ludah belah kiri, bukan kanan, bukan depan. Ini umum lah. Tengah-tengah jalan balik lagi nak ludah, rasa penuh liu. Sunatnya ialah ludah belah kiri. Itu disebut dalam kitab Al-Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatil Hidayah. Syekh Nawawi Al-Bantari rahimahullah ta'ala sebut sunat bila seorang tu ludah, adab dia ialah kena ludah belah kiri, bukan kanan, bukan depan. Kanan sebab mulia lah, depan sebab kita nak jalan. Nampak tak molek? Yang moleknya ialah kiri. Dan dia tu bukan di masjid lah. Kalau ludah dalam masjid, kawasan masjid, hukum dia haram, wajib tanam. Kalau dia ludah kawasan masjid, wajib kena habis, kena musnahkan kesan-kesan air liur tu. Kena lak ke apa ikutlah, siram ke apa, dia kena buat. Dia hukum dia haram, kerana itu mengotori masjid. Mengotori masjid hukum dia haram, walaupun najis itu dimaafkan. Sebab dia dikategori najis juga. Dimaaf tu nisbah kita nak mayang tu, tapi dia tetap najis. Contoh kita kata kita tepuk nyamuk dalam surau ni, tepuk. Kita pun ambil bangkai tu, buang kat mana dalam surau ni. Bangkai dia tu memanglah dia panggil bangkai tu tak bangkai tapi dia punya darah tu dimaafkan. Darah nyamuk dimaafkan, darah serangga dimaafkan. Bangkai dia itu darah saja yang najis yang dimaafkan, bangkai itu tetap bangkai. Jadi bila kita buang dalam surau, hukum dia haram kerana telah mengotori masjid dengan bangkai. Walaupun bangkai itu serangga kecil je. Jadi kita kena buang di luar masjid, tidak boleh mengotori masjid, hukum dia adalah haram. Sebab itu orang yang haid, perempuan yang haid, kalau dia lalu masjid, memang kalau lalu masjid akan mengotori masjid dengan sebab jatuhnya darah, hukum dia haram lalu. Kalau takut jatuh, hukum makruh. Tu. Sebab mengotori masjid dan Quran dalam agama sangat jaga. Apa-apa yang menjejaskan dan menghina atau mengotori dua benda ni, hukum dia akan jadi haram dan boleh jadi kafir lah. Kalau kafir tu teruk sangatlah. Contoh dia lempar Quran, lempar gitu, balik ngaji Quran, kena bantai dengan tubuh, dia pun tak puas hati, dia lempar Quran, hukum dia kafir. Buang Quran gitu. Bukan setakat buang Quran, dalam kitab Misbahul Munir disebut buang Quran, buang kitab hadis, buang kitab ilmu syarak. 3 ni kalau buang, hukum dia kafir. Jadi jaga-jaga letak elok lah, gantak lah tegur lah ke mana apa. Kita kena reda lah, kena letak elok. Tak boleh buat lempar juga. Tu dia panggil murtad dari sudut perbuatan, iaitu melemparkan Al-Quran, hadis ataupun ilmu syarak dengan cara lempar lah. Lempar tu sengaja lah. Kalau tak sengaja lain cerita pula. Ni sengaja, saja-saja lempar, memang qasad nak lempar. Tu hukum dia boleh jadi murtad. Habis. Kemudian kata musallih, ketahui olehmu bahawasanya sebab ujub itu, apa sebabnya? Jahil. Tahu? Memang jahil lah. Sebab tu kita wajib
untuk tidak bersifat ujub. Bila wajib untuk tidak bersifat ujub, lagu mana? Kita kena belajar, maka wajib belajar. Sebab tu jadi fardu ain. Sebab tu fardu ain dia antara salah satu ilmu fardu ain tasawuf. Sebab dia itu berkaitan dengan hukum-hukum yang boleh jadi haram kalau kita buat, iaitu ujub. Ujub hukumnya haram. Kalau kita bersifat dengan dia, hukumnya haram. Macam mana nak tahu dia haram? Macam mana nak ubat dia? Maka ilmu tersebut jadi wajib fardu ain dengan belajar dia. Imam Ghazali rahimahullahu taala sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, nak melepaskan fardu ain tasawuf ni, pertama dia ialah dia mengetahui sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik untuk dia amal. Yang kedua, perlu dia tahu sifat-sifat mazmumah untuk dia elok. Yang ketiga, dia perlu tahu cara untuk mengatasi kalau dia bersifat mazmumah. Hak tu boleh lepas fardu ain. Itu kita kena usaha-usaha betul. Pertama belajar lah. Kalau tak belajar tak tahu dah. Riak nampak benda apa atau riak. Ujub tak tahu. Dia boleh jadi riak lah. Boleh jadi riak dalam keadaan dia tak tahu dia riak. Boleh jadi ujub dalam keadaan dia tak tahu dia ujub. Boleh jadi takabur dalam keadaan dia tak tahu itu dia tu takabur. Jadi tamu jahil. Lepas tu ubat dia apa? Dan bahawasanya ubat ujub ilmu. Ilmu mana? Belajar. Tahu mana? Tahu belajar. Kena belajar. Jadi kalau jahil ni, jahil dia murakkab, ilmu tak boleh jadi ubat. Ubat dia apa? Hidayah Allah Ta'ala. Jahil murakkab ni dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Jadi dia berasa tahu lah. Mana riak ni? Mari mana? Kita ajak pergi majlis ilmu, tak mari dah. Ajak ngaji, tak ada dah. Dia berasa dia tidak ada maksiat hati, padahal ada. Tu tak tahu, tu jahil murakkab. Jahil murakkab, ubat dia bukan ilmu, ubat dia ialah hidayah Allah Ta'ala. Kita jangan sampai tahap itu. Yang ubat dia ilmu ni jahil basit. Jahil basit ni dia tak tahu, tapi bila belajar, tahulah ini maksiat rupanya. Dia terima. Tu dia panggil jahil basit. Jahil dia tiga. Jahil basit, jahil dengan makna dia tahu bahawasanya dia tak tahu. Dia tahu dia ni tak tahu. Tu basit tu. Mana bila tahu dia ni tak tahu, maka dia akan belajar. Bila belajar baru dia tahu. Gini. Habis dapat ya. Jahil murakkab, dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Dia jahil tak. Start jahil ni tak ada ubat lah. Ubat dia mengaji nak ngaji lah. Mana rasa pandai. Tak ada tak. Melainkan hidayah Allah Ta'ala. Yang ketiga lagi tahu jahil muka'ab. Jahil muka'ab ni dia tak tahu, kemudian dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Dia khabar ke orang dia tahu. Ni jeng. Ini jahil muka'ab. Dia tak tahu, kemudian dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Kemudian dia khabar ke orang dia tahu. Tu muka'ab. Tu teruk lajak tu. Itu kanser tahap 4 dia panggil. Nak mati tu. Habis. Kemudian, maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia seorang dengan usahanya seorang. Seperti cantik rupanya rupa seorang dan elok suaranya suara seorang, maka tiada patut ia seorang ujub dengan diri seorang. Dia kata apa? Jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan ni perkara lah. Dia pekerjaan ni dia terjemah bahasa Arab al-amru. Al-amru ni kalau kita terjemah bahasa sekarang, dia tak panggil pekerjaan, dia panggil perkara saja. Al-amru ni perkara lah. Orang zaman dulu terjemahan dulu dia panggil pekerjaan, bukannya pekerjaan duduk kerja apa orang. Dia perkara lah. Jadi dia kata, jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan, ini perkara yang tiada ada ia seorang dengan usaha. Jadi makna ada dua lah. Kadang-kadang ujub itu berlaku dengan sebab usaha dia, ada kalanya ujub itu berlaku dengan sebab bukan usaha dia. Sekarang ni yang nombor satu bukan usaha. Kalau dia ujub itu dengan sebab benda yang tiada ia seorang dengan usahanya, mana ujub itu berlaku bukan sebab usahanya. Mana contohnya? Seperti cantik rupanya. Cantik ni boleh usaha dah. Itu Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala jadi dia bodoh kan? Ni Allah Ta'ala jadikan dia, cantik rupanya, handsome. Contohnya. Kemudian dan elok suaranya suara seorang. Tak semua sedap suara dia.
Baca Fatihah belaka, ngaji Quran belaka, tapi suara lain-lain. Oh, dia ni suara lagi sedap kepada kawan ni. Dia ni tak sedap langsung. Dia ni bunyi burung. Ini pun merdu sikit. Suara lain-lain. Suara tu kita cinta, kita buat kat usaha. Dah Allah Ta'ala beri. Okay. Suara. Maka hak tu contoh dia. Maka tiada patut ia seorang wujud, tak patut. Sebab itu bukan usaha dia. Kalau hak usaha pun tak patut dah, apatah lagi yang bukan usaha. Tu dia nak kata. Kalau kita wujud dengan sebab usaha. Kalau sebab usaha, contoh semayang. Tu usaha kita lah, nampaklah usaha tu. Wujud dengan sebab usaha pun tak patut dah, apatah lagi wujud dengan sebab bukan usaha kita. Lagi-lagilah tak patut wujud sebab bukan dia punya, Allah Ta'ala punya. Rabuk tu. Maka dia kata, maka tiada patut ia seorang wujud dengan dirinya seorang, kerana bukan terjadi pekerjaan itu, mana perkara itu, perkara mana? Suara sedap, handsome, cantik tadi, dengan tenaga seorang. Bukan. Bahkan seyogianya, iaitu sepatutnya bahawa wujud ia seorang dengan Tuhan yang memberi ia Tuhan akan pekerjaan itu baginya, bagi seorang. Patutnya dia wujud dengan Tuhan lah. Wujud dengan Tuhan mana apa? Dia akan bersyukur. Alhamdulillah lah. Cantik juga muka aku, Allah Ta'ala buat. Alhamdulillah lah, suara aku sedap, boleh taranum. Orang lain bukan boleh taranum pun, aku seorang boleh. Alhamdulillah lah. Dia wujud dengan Tuhan. Apa? Wujud mana? Wujudnya asalnya ta'ajub. Ta'ajub ni rasa gitu lah. Payah gitu lah. Ta'ajub rasa wow. Itu wow. Tu ta'ajub tu. Ta'ajub dengan Tuhan sudah lah. Jangan wujud dan ta'ajub diri sendiri dengan Tuhan saja. Sebab Tuhan yang beri. Syukur Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala beri. Lepas tu yang memberi dengan semata-mata limpah kurnianya, kurnia Allah saja beri dengan sebab kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala salah satu daripada Al-Asma'ul Husna dia panggil Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Dan sayogia dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi 'ala Al-Manhajil Qawi, Syekh At-Tarmasi rahimahullah ta'ala sebut, kurniaan Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala beri tanpa hamba minta. Ada minta cantik dah. Sejak rahim tak ada minta doa. Bangun tahajud dalam rahim tak ada itu. Aku bangun tahajud waktu dalam perut ibu aku minta jadi cantik. Tak ada. Minta tak minta, tapi Allah beri. Tu kurniaan Allah. Jadi setiap benda yang Allah beri tanpa kita minta, tu kurniaan Allah. Contohnya jantung berdegup, ada kita minta? Tak ada, tapi berdegup elok hidup. Kemudian dan sayogia bahawa berfikir pada hilang umpama cantiknya seorang itu dengan sebab yakin. Dia kena mikir. Patutnya tak ujub dengan sebab cantik, tapi mikir kata boleh jadi hilang, Allah Ta'ala nak tarik. Penglihatan yang tajam itu satu kelebihan, tapi boleh bila-bila masa saja boleh jadi buta. Pendengaran yang tajam itu satu kurniaan Allah Ta'ala, tapi bila-bila masa saja boleh tuli. Jadi nak ujub tu tak jadi. Nak wujud tu tak boleh. Sebab apa? Ni milik Allah Ta'ala. Boleh saja bila-bila dia nak ambil. Harta banyak Allah Ta'ala beri. Kalau harta tu usaha lah. Contoh ni, harta banyak Allah Ta'ala beri. Nak wujud buat apanya harta, nak berasa hebat buat apa dengan harta. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh tarik dia sampai jadi miskin. Boleh. Nak buat nak berasa hebat buat apanya, buat ibadat sembahyang. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh tarik sifat rajin sembahyang tu kepada malah. Macam berlaku pada Barsisa. Nama kemah tu. Nama mu takut dengar. Barsisa wali Allah Ta'ala 500 tahun ibadat. Manusia ni bukan malaikat. Barsisa 500 tahun ibadat. Dia tu khalwat kat atas gunung. Duduk seorang-seorang situ ibadat saja macam dia. Satu hari nak turun, dah berasa banyak dah duduk atas. Nak turun lah tengok apa jadi kat bawah. Turun dia jumpa seorang kaki maksiat. Kaki maksiat ni pula tiba-tiba lalu bertemu dengan dia. Kaki maksiat ni, dia ni berasa tak layak aku duduk depan wali. Orang soleh lalu lupa aku malu, aku buat maksiat teruk. Hak Barsisa dia berasa Allah, siapa kawan ni lalu? Dia tak tahu aku ni siapa. Jadi Barsisa ni asal dia bila dia berjalan, dia dilindungi oleh awan. Tiba-tiba ketika itu awan tu melindungi orang kaki maksiat tu, dia tak ada dah.
Orang yang kaki maksiat itu awal pula yang melindungi dia. Sebab apa? Sebab dia berasa tawaduk, berasa malu dengan sebab dosa dia bila berhadapan dengan orang soleh. Tapi berbeza dengan orang bansisa berasa dia lekeh pula. Kawan tu lekeh, pandang hina tu sifat takabur. Mari takabur, maka awal yang asalnya melindungi setiap perjalanan bansisa, dia bertukar arah kepada kaki maksiat tadi. Tu kesan hasil daripada takabur. Yang mana takabur tu akan hasil bila mana adanya ujub. Kemudian kata Musannif rahimahullah taala, istimewa penyakit judari. Itu cara baca tu. Apa penyakit judari? Itu dia, penyakit cacar. Tu cara baca judari. Kita ambil pada guru ni macam ni. Penyakit cacar dalam gurungan. Penyakit cacar. Tahu tak cacar apa? Tahu tak apa? Penyakit cacar. Sini ada lah ada tulis penyakit badan pecah-pecah. Penyakit cacar. Ada tu kalau search Google tahu tu. Nak kata cacar, bila ada penyakit cacar ni rosak kulit. Bila rosak kulit cantik tak? Cantik. Boleh tak berlaku? Boleh berlaku. Jadi buat apa nak wujudnya kecantikan yang Allah Ta'ala beri? Tu contoh tu. Dan jika adalah wujud itu dengan sebab pekerjaan, yakni perkara yang diusahainya seorang. Dia wujud tu sebab dia semayang, dia yang usaha semayang, dia yang usaha puasa, dia yang usaha baca Quran, khatam 30 juzuk sehari. Contoh. Dia pun rasa hebat. Seperti ilmu. Ni banyak kena pada ahli ilmu. Orang ugamawan. Batu ugamawan ni dia bukannya tak apa dah, aku ni ada ilmu dah lah. Kalau aku ni kaki maksiat tu jangan. Jadi kadang-kadang ahli ilmu bukan sebab ni lah yang banyak dosa daripada orang-orang biasa. Sebab hati dia tak molek. Hati dia boleh jadi tak molek. Bila dia berasa hebat dengan ilmu. Dia berasa banyak dah kitab aku ngaji, berasa banyak dah aku baca kitab. Takkan ada orang boleh tegur aku. Mari gitu habis. Tak boleh. Dia ilmu lah. Dia reti bab agama saja. Dah kalau orang tegur dia sebab benda tu salah, kena terima lah. Contohlah dia ni alim, tiba-tiba cepat tengok salah, orang tegur, orang belakang tegur, orang yang tegur tu orang awam biasa. Orang awam biasa dia, kena terima lah. Betul lah, salah tu. Jangan kata mu ngaji bila je, aku ngaji 20 tahun dah. Dia pakai modal itu habis. Tak terima nasihat, takabur. Takabur dari mana? Ujub, rasa hebat dengan ilmu dia. Jadi ahli ilmu pun kadang-kadang terbabas dengan berasa. Tapi bukannya kita orang awam biasa ni suuzon pula. Dia ni bukannya bagus apa, mungkin boleh dia ada dosa yang itu pula. Tu dia panggil tak ada adab tu panggil. Ini semua masing-masing. Tasawuf bukan ukuran, tasawuf untuk diri sendiri. Zohir nampak dia baik, alhamdulillah lah, orang alim sungguh lah. Tapi diri dia Allah Ta'ala yang tahu. Dia ni sedang takabur ke, sedang riak ke, ujub ke, wallahu a'lam. Jadi sebab ilmu usaha. Sebab apa? Sebab dia belajar. Dia belajar penat. Dapat faham semua apa yang dia belajar. Dia pun rasa hebat. Aku ni wali ke? Faham saja apa yang Tok Guru cakap. Tak ada yang tak faham langsung. Bahkan lebih 2 kali ganda faham pula. Dia rasa hebat. Dia tak tahu tu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu tak. Dan ibadat biasanya ditujukan kepada orang kaki ibadat. Ibadat semua. Pada subuh sampai lepas isyak ibadat saja. Baca Quran, zikir, puasa, batu zikir pula, mayang sunat pula, macam-macam sampai isyak baru dia tidur. Kaki ibadat tu. Dia merasa dia hebat dengan ibadat dia. Ni pun dia panggil penyakit tersembunyi pada orang-orang yang suka ibadat banyak. Bukan nak kata tak ibadat. Hati tu kena jagalah. Jangan berasa hebat pada orang. Sebab bila berasa hebat pada orang ni, dia nak terima nasihat tu payah. Dalam Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, an-nasihatu sahlun. Nasihat tu mudah. Kita nak beri nasihat pada orang mudah. Sikit-sikit kita mudah nak nasihat orang. Tapi wa qabuluha sa'bun. Terima nasihat tu payah. Beri nasihat senang. Nak terima nasihat orang payah. Sebab apa? Sebab dia rasa ya dah.
dia dah rasa pangkat dia itu ialah pangkat menasihati orang. Bila orang nasihat dia, dia payah terima. Ni ada unsur-unsur ujub dan takabur. Dia tak boleh terima nasihat. Ni bahaya. Ni bahaya yang cukup besar. Sebab itulah akan berlakunya perdebatan dan sebagainya. Sebab tak terima teguran. Dia belajar 40 tahun sekalipun, kalau salah, salah lah. Tak payahlah kata, oi tak ada, salah, gini. Tak salah pas sudah itu. Padahal salah sungguh. Kadang salah tu bukan salah benda berat-berat, salah benda ringan. Dia terlepas pandang. Baca tak betul, baca Quran tak betul. Baca Fatihah tak betul. Contohnya, mana baca tak betul sungguh. Belajar 20 tahun tu, belajar kitab ni, Quran lain pula. Aku tak belajar Quran 20 tahun tu, belajar kitab. Kitab lah betul, Quran tak betul, kena belajar pula. Kalau orang tegur, salah sungguh. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.